Sebenarnya lagu tu P. Ramlee buat khas untuk isteri dia. Siapa isteri dia? Bukan Saloma. Isteri dia Nurizan. Kenapa dia buat lagu tu untuk Nurizan? Nurizan ni dia untung 2 lagu buat untuk dia. Pertama, berkorban apa saja. Yang kedua, tidurlah wahai permaisuri. Apa sebab? Sebab Nurizan ni dia kahwin dengan P. Ramlee tahun 1955. P. Ramlee buat lagu tu tahun 56. Dia buat lagu tu untuk Nurizan sebab Nurizan sanggup mengorbankan kehidupan istana, iaitu di Istana Perak. Ini panjang cerita ya, kan banyak nyebut nama orang dah tak ada, tak payahlah. Jadi dia tinggalkan kehidupan istana, sanggup duduk dengan P. Ramlee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dimuliakan para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu berkaitan falsafah korban. Kalau kita tinjau ke jendela sejarah, setiap kejayaan sangat memerlukan kepada pengorbanan. Dan pengorbanan ini adalah satu kata-kata yang syarat dengan makna. Kita sendiri manusia ini lahir dan hidup hasil daripada sebuah pengorbanan. Sama ada kita sendiri yang berkorban atau orang keliling kita. Kalau ditakdirkan malam ini usia kita 50 tahun, maka sedarlah juga selama 50 tahunlah begitu ramai orang yang telah berkorban untuk nak hantar kita pada kedudukan kita sekarang. Pengorbanan ibu bapa yang melahir dan membesarkan, peranan guru-guru, pengorbanan mereka mendidik dan mencerdikkan, pengorbanan isteri, suami ataupun anak-anak yang sering berjauhan. Semua ini berkorban untuk menjadikan kita seperti kita hari ini. Sebab itulah mustahaknya sanggup berkorban, sehinggakan orang yang tidak sanggup berkorban jangan mimpi dapat kejayaan. Orang yang nak berjaya, kata orang tua-tua, jalankan tugas, tahan beragah, menjalankan amanah, tahan dilapah, menegakkan yang hak, tahan dipijak, menunaikan janji, tahan dikeji, membela rakyat, tahan dikerat, membela bangsa, tahan binasa, membela negeri, sanggup mati, tahan berhujan, mau berpanah, tahan bersusah, berpenat lelah, tahan belenjin, tak kering kain, tahan berteruk, sepepak teluk, tahan bersesudung, sepepak tanjung, tahan berbagan, sepepak hutan, tahan bertumang, berbedak arang, tahan berkain, selai sepinggang, tahan hidup berkalang leher, tahan mati berkalang tanah, tahan berhauh, mahu berlapar, tahan merapah, semak belukar, rela beralah dalam menak, rela penat menegakkan adat, rela berkebat membela umat, sanggup binasa membela bangsa. Semuanya adalah soal pengorbanan. Baik itu teringat saya ada satu lagu yang begitu terkenal sekali, ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya ingat tuan-tuan pun hafal lagu ini, iaitu lagu bertajuk Berkorban Apa Saja.
Berkorban apa saja, kata dia, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Begitu mendalam maksudnya. Dia P.Ramlee, dia buat lagu tu tahun 1956. Melodi dia buat, liriknya Jamil Solong yang tulis. Lagu tu untuk filem Hang Tuah, ketika babak Hang Tuah pujuk Tun Teja, Puteri Pahang, nak bawa lari ke Melaka ketika itu. Dia nyanyi lagu tu atas kapal. Ini cerita sejarah sikit, tak ramai orang tahu ya. Sebenarnya lagu tu P.Ramlee buat khas untuk isteri dia. Siapa isteri dia? Bukan Saloma. Isteri dia Nurizan. Kenapa dia buat lagu tu untuk Nurizan? Nurizan ni dia untung 2 lagu buat untuk dia. Pertama, berkorban apa saja. Yang kedua, tidurlah wahai permaisuri. Apa sebab? Sebab Nurizan ni dia kahwin dengan P.Ramlee tahun 1955. P.Ramlee buat lagu tu tahun 56. Dia buat lagu tu untuk Nurizan sebab Nurizan sanggup mengorbankan kehidupan istana, iaitu di Istana Perak. Ini panjang cerita ya, kan banyak nyebut nama orang dah tak ada, tak payahlah. Jadi dia tinggalkan kehidupan istana, sanggup duduk dengan P.Ramlee. P.Ramlee pun berkorban juga sebab dia berani kahwin dengan suri raja, permaisuri. Dia sendiri berkorban, tak jejak kaki ke Perak sehingga tahun 1963. Lepas Tuanku mangkat, baru dia pijak bumi Perak. Sama-sama berkorban. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi Nurizan hilang, korban semua kerana cinta. Tapi tahun 73 dia dah bercerai dah dengan Nurizan. Dia ambil juga Nurizan, jadikan permaisuri juga. Tapi di mana? Dalam filem Laksmana Doremi. Itu je lah dia mampu buat. Dia jadikan Nurizan permaisuri kerajaan Pasir Dua Butir. Hak tengah mesyuarat buah pokok tu, itulah Nurizan namanya. Jadi berkorban apa saja, mesyuarat buah pokok pun buah pokok lah, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kan jadi cerita P.Ramlee kita pula malam kan. Balik kepada perbahasan kita falsafah korban ini. Tuan-tuan sekalian, siapa tokoh pengorbanan yang boleh kita ambil? Ramai. Tadi contoh P.Ramlee pun sebagai contoh. Tetapi malam ni saya nak bawakan satu tokoh, yang mana tokoh ini dia punya tahap pengorbanan dia sehingga kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tabik spring pada dia. Siapakah orang ini? Orang ini namanya begitu hebat sehingga kan dalam sembahyang kita dituntut dan disuruh oleh Nabi tidak wajib selepas selawat pada saya, selawat pada orang ini. Siapakah dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu boleh dikatakan hampir keseluruhan manasik haji dan ibadat bulan Zulhijjah adalah post factum kepada rentetan peristiwa yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim. Manasik haji itu boleh kata cerita anak beranak Nabi Ibrahim je. Kita hak nak korban seminggu lagi, itu mengulang sejarah Nabi Ibrahim. Sebab itu kaitannya sangat rapat antara korban yang kita nak buat dengan cerita Nabi Ibrahim. Sehingga kan ada satu riwayat daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Orang tanya kepada Nabi, ya Rasul, ma hadhil adahi? Orang sahabat tanya, ya Rasul, ini apa nak sembelih-sembelih korban ni? Nabi jawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah toki kita Ibrahim, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi Nabi kita petik nama Nabi Ibrahim. Maka malam ini untuk kita nak membicarakan tentang falsafah korban, mari kita tengok satu tokoh yang begitu tinggi tahap pengorbanannya, dan saya kira boleh menyuntik semangat untuk kita jadi, kalau tak seperti dia pun janganlah teruk sangat. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim ni satu model, satu contoh yang perlu diambil perhatian. Nabi Ibrahim ni pertama kena ingat, dia bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab.
Nabi Ibrahim ni dia orang Babylon. Babylon ni ada satu tempat nama Ur. Ur ni dekat dengan selatan Iraq sekarang ini. Jadi dia ni orang Ur. Hatta anak dia Nabi Ismail pun bukan orang Arab. Nabi Ismail pun bukan orang Arab. Nabi Ismail dalam riwayat dia membesar di Mekah, barulah dia bergaul dengan orang Arab. Dia nabi-nabi yang bangsa Arab ada 4 je. Daripada 124,000 nabi, 25 wajib kita tahu, 4 je orang Arab. Nabi Hud, dia berdakwah di Yaman. Yang kedua Nabi Saleh, berdakwah di Al-Hijr. Yang ketiga Nabi Syuaib, berdakwah di Madian. Dan yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Melayu tak ada. Kalau ada memang kena tangkap. Setakat ni tak ada lagi lah. Tak tahu kau ada pula minggu depan, harap-harap tak ada lah. Secara keseluruhannya dalam Quran, Allah Ta'ala bercerita tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim ini. Ada 25 surah, 186 ayat. Susun satu-satu cerita Nabi Ibrahim. Bukan sekadar dia, bahkan seluruh keluarga-keluarga dia, isteri-isteri dia, anak-anak dia. Sebab itu Allah angkat darjat keluarga Ibrahim dalam surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman masing-masing. Tuhan sebut keluarga Ibrahim first class. Apa sebab? Nabi Ibrahim dan keluarganya, kata para ulama, khususnya Nabi Ibrahim itu sendiri, dia adalah manusia yang paling banyak diuji, paling tinggi tahap pengorbanannya, dan yang paling mustahak, dia never say no. Ini pelajaran untuk kita. Nabi Ibrahim never say no, tidak pernah berkata tidak terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, kata ulama, Tuhan tunjukkan keteguhan akidah tauhidnya, iman dia, ketika dia dicampakkan ke dalam api. Ulang, dicampakkan ke dalam api. Dalam surah Al-Anbiya ayat 69 kita dengar ayat qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau sejuk dan berikan selamat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bayangkanlah, dicampak dalam api, tak tergugat pun pendirian dia. Tak adalah dia kata okey saya serendah. Macam kalau orang politik kan, dia boleh lompat-lompat parti. Ya, tak apa, saya keluar parti, saya masuk parti. Ini contoh. Nabi Ibrahim tak ada serendah. Apa nak jadi, jadilah. Dia tu istiqamah saja. Dan dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bercerita Nabi Ibrahim, dia betul-betul gantungkan diri dia kepada Allah, dan dia hanya baca kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu saja dia ucapkan. Itu je zikir dia. Orang campur apa, orang tengah ikat dia, hasbiyallah ni'mal wakil, hasbiyallah ni'mal wakil, hasbiyallah ni'mal wakil. Hasbiyallah ni'mal wakil ni tuan-tuan, ini baca orang nyerahkan diri pada Allah. Tak adalah yang menolong aku melainkan Allah saja. Macam sama maknanya dengan la haula wala quwata illa billah. Dia dah serah bulat-bulat diri dia pada Tuhan. Sebab itu kata-kata Nabi Ibrahim inilah yang telah digunakan oleh para sahabat ketika mereka nak bertolak semasa perang Badar. Itu dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ingatlah ketika ada kumpulan semboyan tentera mengatakan bahawa tentera-tentera kafir musyrik telah mengumpulkan pasukan yang besar, dan ketika itu fakhshawhum, mereka nak takutkan kamu, dan kamu pun ada gerun juga. Gerun. Perang Badar adalah perang sulung, perang besar. Ini bukan tumbuk tepi jalan punya style. Ini perang bawa pedang ni, mati je kalau tak ada ilmu.
Jadi sahabat yang tidak ada pengalaman berlawan dalam skala besar, takut tu mesti ada. Dengar pula musuh datang dengan persiapan yang hebat, bawa kenderaan persenjataan yang canggih-canggih, datang pula tukang lapor beritahu dia punya musuh banyak ini, tentera banyak ini. Maka dalam keadaan sahabat-sahabat Nabi itu takut, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi Tuhan sebut ketika itulah mereka ikat iman mereka itu dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah lah yang menolong kami dan dialah sebaik-baik yang menguruh. Serah pada Allah. Kata ulama, bacaan itulah yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim dan ditiru oleh sahabat-sahabat semasa peperangan Badar. Ngundur diri tak, jalan terus, apa nak jadi jadilah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim walaupun dicampak dalam api tidak terbakar walau sedikit pun. Sebab itu pelajaran untuk kita dalam suasana menghadapi musim pandemik, musim wabak, ujian daripada Allah. Ingat, Tuhan tunjuk depan kita pisau tajam, tapi pisau itu tidak berjaya membunuh Nabi Ismail. Api itu panah, tapi api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Ikan paus itu ganah, tapi ikan paus tidak makan Nabi Yunus. Lautan itu dalam, tapi lautan tidak menenggelamkan Nabi Musa. Artinya apa juga ancaman, termasuk kuman dan sebagainya, mereka memang berbahaya, tapi semuanya tidak akan mampu membinasakan kita. Syaratnya dekatkan diri dengan Allah. Allah akan lindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Tapi tangan kena basuh jugalah. Basuh tangan, penjarakan sosial kena jaga juga. Kan tegak-tegak tawakal kena susah juga nanti ya. Kenapa Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api? Ini pengorbanan dia. Masa umur dia, kata setengah ahli tafsir, baru 16 tahun. Dia muda lagi. Dia dah mula nampak agama. Dia nampak iman itu. Dia dah mula cari Tuhan. Nabi Ibrahim, kata ulama', dia dibakar, hukuman bakar ke dalam api sebab dia meruntuhkan berhala. Berani tak berani dia merobohkan berhala. Kenapa dia robohkan berhala? Ini panjanglah ceritanya pula. Dia Nabi Ibrahim ni ada satu cerita sedap. Kata ulama', Nabi Ibrahim AS, satu hari orang tengok dia menangis, basah janggut. Orang tanya, Tuan, mengapa Tuan menangis? Katanya, aku mengenal dosa aku banyak. Tuan, dosa apa? Sedang ni orang baik, dosa benda menangis beria. Katanya, aku pernah berbohong 3 kali. Hak ni aku jadi takut Tuhan tak ampunkan. Bayangkanlah orang baik-baik seumur hidup bohong 3 kali, nangis basah janggut. Kita sehari 17 kali berdoa, sengih ya? Tak ada rasa apa-apa. Nabi Ibrahim ni dia lain Nabi. Tapi kita tak guna istilah Nabi Ibrahim berbohong. Dalam istilah kita panggil tauriyah. Tauriyah ini dia dusta bersyarat. Dia tidak berbohong, dia dusta bersyarat. Ini panjang pula kisahnya. Cuma dalam Quran ada direkodkan taubatnya Nabi Ibrahim. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah aku, ampunkanlah kesalahan ibu bapa aku dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hari kiamat. Surah Ibrahim ayat 41. Kata ulama', Nabi Ibrahim dia bertaubat menangis-nangis ni sebab dalam hadis daripada Abu Hurairah, kata Nabi, pertama Nabi Ibrahim dia pernah berbohong atau tauriyah ini semasa dia bagi alasan nak pergi runtuhkan berhala. Dia penduduk-penduduk di Ur ataupun di Babylon selatan Iraq zaman itu, dia ada dalam sebulan sekali tempohnya dia ada macam buat funfair lah. Kalau kita sekarang ni ada Exporia apa semualah. Jadi satu kampung akan pergi. Bila orang kampung keluar, kampung kosong.
Nabi Ibrahim masa tu muda, dia mikir, aku kalau nak meruntuhkan berhala, masa orang tak ada lah, baru tak ada alibi, orang tak tahu siapa buat. Tapi macam mana aku nak beritahu orang, aku tak ada. Jadi bila dia dengar ada orang nak buat expo konsert tu, orang ngajak dia, "Weh, maulah kita pergi joget malam ni." Ketika dia diajak, Nabi Ibrahim telah memberi alasan, saya sakit, padahal dia tak sakit. Dan ini Allah rekodkan dalam Quran, surah As-Saffat ayat 89, faqala inni saqimun. Ibrahim mengatakan ketika itu bila diajak oleh kawan-kawan, "Moh kita pergi beronggeng." Dia jawab, "Kawan tak sihat." Padahal dia sihat. Kalau tuan-tuan jadi hakim, itu bohong tahap dosa sangat ke? Itu bukannya bohong, tauriah dia panggil. Dia diplomasi. Kata setengah ahli tafsir, dia mengatakan, "Sakit apa wahai Ibrahim?" Dia kata, "Kawan sakit taun." Lari orang takut berjangkit zaman itu, takut wabak. Dia kata dia sakit. Apa tujuan dia kata begitu? Orang semua pergi beronggeng di expo tu, dia pergi ke kuil tu, kuil pula tempat ibadat tu, ialah macam tempat penyembahan itu kan. Jadi itu satu kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, dia berbohong. First, dia mengatakan dia sakit. Yang kedua, dalam hadis disebutkan Nabi Ibrahim berdusta ketika dia tak mengaku dia yang pecahkan berhala itu. Bahkan bila dia ditanya, Namrud tanya, "Habis kalau bukan awak, siapa yang pecahkan? Siapa lagi dalam kampung ni kuat membangkang? Awak seorang je. Banyak pelik-pelik daripada orang pemikiran." Nabi Ibrahim patutnya ngaku, memang patiklah yang pecah. Tak. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Allah rekodkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 63. Ketika Ibrahim ditanya siapa pecah, dia kata, "Ni bukan saya." "Habis siapa?" Berhala besar tu hak pecahkan. Dia beng ke patung hak besar. Kebetulan dalam tempat sembahan itu ada banyak patung, patung kecil, patung besar. Nabi Ibrahim bawa kapak, dia pecahnya patung hak besar. Dia pecah patung kecil-kecil ni, kong. Dah siap, kapak tu dia letak di tangan patung besar. Pagi esok Namrud nak pergi semayang, tengok patung pecah semua. Dia panggil punah sihat dia, "Siapa punya kerja ni?" Geng-geng ni bank ke Ibrahim, dan ni kerja Ibrahim ni tuanku, kalau pelik-pelik ni dia je. Titah mengadap. Bila mengadap, Namrud tanya, "Kerja awak?" Bukan patik. Dia tak ngaku. Habis kerja siapa? Tu patung besar. Apa patung besar pula? Tu kapak ada tangan dia, dia letak kapak. Nama tanya, "Apa dia nak katuk orang kecil?" "Gini tuanku, patung orang kecil-kecil ni baru masuk. Dah yang buat patung kan ayah dia." Dia kenal patung-patung tu. Patung orang kecil ni baru masuk, patung besar ni lama dah duduk. Patung besar ni tengok patung kecil ni macam sikit, nak tunjuk kepandai. Awak baru lagi kerja nak tunjuk cerdik. Ini orang lama ramai lagi. Jadi patung besar menyampah tengok, dia libas siap-siap. Namrud rasa kena main. Agak-agak lah kalau nak menipu pun. Patung tu nak gerak tak boleh, dia nak ketuk macam mana? Masa itulah Nabi Ibrahim masuk jarum. Habis kalau tuanku tahu patung tak boleh gerak, sembah buat apa? Jackpot dia nak tu je. Dia nak bagi Namrud tu kalah berhujah. Namrud sakit hati, campak dalam api, tu je. Tapi Nabi Ibrahim nangis bila mengenangkan balik. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim pernah berdusta sedikit tauriah ini. Ini ada satu cerita ni panjang dalam hadis Muslim. Nabi Ibrahim dulu dia pernah pesan pada isterinya Siti Sarah. Dia kata, "Kita ni nak masuk satu negeri. Negeri ni dia punya pemimpin dia ni ganas sikit. Dia gila ke bini orang. Anak dara dia tak kacau, bini orang paling dendak. Dia ambil, dia bawa balik. Jadi kalau orang tahu, orang tanya ke awak ni siapa, khabar pada orang tu, awak ni adik kawan. Kita adik-beradik, jangan khabar awak isteri." Dan itu ada disebutkan dalam hadis, "Fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti." Kalau raja ke menteri-menteri tanya, "Enti ni siapa?" "Siapa awak ini?"
Ya awak, ini saya punya abang, saya dia punya adik lah. Selamat, dia tak kacau. Kenapa? Ini cerita panjang, hilang cerita korban. Kalau nak cerita kenapa peristiwa itu berlaku. Jadi Nabi Ibrahim pun dibakar. Disebabkan orang-orang ketika itu nak pastikan Ibrahim tak boleh keluar daripada api. Apinya begitu besar. Dalam tafsir disebutkan orang-orang di Ur ataupun Babylon selatan Iraq ketika itu begitu marah pada Ibrahim, sehingga kan masing-masing daripada rumah bawa kayu sendiri, sumbangan, dana sumbangan untuk menambahkan lagi api itu. Tambah lagi. Mana pihak kerajaan Namrud tu bakar, siap dah. Tambah lagi bawa pada rumah. Arang punya semangat nak ngerjakan Nabi Ibrahim. Tapi hak nak madamkan api ni terdiri daripada makhluk-makhluk yang tak berdaya. Binatang-binatang. Ini yang usaha nak padamkan. Burung bawa lah air dalam paruh sikit, kering-kering, dia tahu tak padam, tapi usaha tu nak. Dia adalah riwayat sebut cicak je hak jadi batu apinya, tiup bagi nyala macam-macam. Itu boleh lestik cicak agak tu ya. Dan Nabi Ibrahim dia dicampakkan menggunakan peralatan manjinik, sejenis alat macam lestik, dibaringkan, potong getah, toing, melantun dalam api. Dan baju Nabi Ibrahim dibuka supaya cepat pembakarannya. Kalau ikutkan Nabi Ibrahim takut, sikit pun dia tak takut. Bila dah baju dia dibuka, terus Nabi kita ada bercerita, innakum mahsyuruna khufatan uratan ghurlan. Nabi kita cerita, kita semua nanti di hari kiamat tak ada kasut, tak ada pakaian, dan semua belum sunat belaka balik asal tidak sunat, kata Nabi, mana bertelanjang. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim, dan manusia pertama yang Allah kurniakan pakaian untuk menutup aibnya adalah Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Kata ulama, Nabi Ibrahim dikurniakan pakaian sebab dia dibakar dalam keadaan buka baju. Jadi itu satu kemuliaan untuk dia. Jadi bayangkanlah tingginya tahap kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kata ulama, pasapah korban yang kita boleh belajar daripada Nabi Ibrahim, baginda Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah walaupun benda itu impossible. Benda tu dari segi ukuran akal mustahil. Sebab itu Allah puji Nabi Ibrahim dalam Quran banyak ayat. Wa Ibrahim alladhi waffa, dalam surah An-Najm ayat 37, Nabi Ibrahim dia menyempurnakan semua yang aku perintahkan. Waffa, aku suruh dia buat, sehingga kata ulama, Nabi Ibrahim ni imtathala jami'an ma umira bihi, semua yang Tuhan suruh dia buat. Tak pernah dia minta buat excuse, tak pernah. Antaranya ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Tuhannya dengan beberapa arahan, maka dia fa'atammahun, dia sempurnakan. Apakah perintah-perintah tersebut? Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya menyatakan, perintah yang Allah suruh dalam Quran dan dia sempurna buat ada 10 kebersihan dia panggil. 5 kebersihan duduk pada bahagian kepala, 5 pada bahagian badan. Apa 5 pada kepala yang dia kena buat? Potong misai, berkumur, masuk air dalam hidung, gosok gigi, sikat rambut. Sebelum itu belum pernah ada manusia yang disuruh. Dialah SOP pertama. Mungkin bagi kita yang mendengar, sikat rambut benda masalahnya, tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim dengan zaman kita jauh. Zaman itu tak ada teknologi. Nak potong misal pakai gunting apa? Nabi Ibrahim ni zaman Tori. Nabi Ibrahim wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Punya jauhnya jarak. Nabi dengan kita 1000 tahun lebih. Dia wafat umur 175 tahun, Nabi Ibrahim ini. Bayangkanlah. Dan kata Ibn Jauzi ada 5 arahan kebersihan yang Allah suruh dia buat, kena jaga pada bahagian badan.
iaitu pertama potong kuku, kedua memotong bulu kemaluan atau ari-ari, yang ketiga bersunat, berkhatan, yang keempat cabut bulu ketiak, yang kelima cuci bekas air, buang air, mana mangkuk tandas tu cuci. Zaman sebelum tu tidak ada arahan ini. Zaman Ibrahim, zaman permulaan, dia diarahkan. Bayangkanlah tuan-tuan, Nabi Ibrahim zaman itu disuruh bersunat. Bersunat dalam keadaan tak ada orang buat, tak ada pengalaman, tak ada contoh, tak ada rujukan. Nak google di mana sunat ni. Dan Nabi Ibrahim, dia never say no. Dia tak adalah kata, oh ini payah ni, kita nak sunat, dia tak. Tuan-tuan, agak berapa umur Nabi Ibrahim masa dapat arahan bersunat? Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Nabi pernah bercerita, ikhtatana Ibrahim alaihissalam ba'da 80 sanatan. Kata Nabi Ibrahim bersunat umurnya 80 tahun. Padahal dia layak dan mohon pengecualian warga mah. Patutnya dia boleh lah 80 kan yang guna sangat, hiasannya agak-agak lah, tak tahulah guna, ada yang guna tak. Dia arahan adalah arahan sunat, beres apa buat je. Nak sunat di mana, klinik mana, bius mana, tak ada. Nabi menyambung lagi, waqtatana bil qudumi, dia bersunat seorang pakai kapak. Hadis Bukhari. Zaman bius tak ada, benda tak ada. Kalau dalam kitab Taurat disebut Nabi Ibrahim bersunat umur 99 tahun. Artinya warga mah jugalah. Yang mustahak, Nabi Ibrahim never say no. Tak pernah. Sehingga kan ada satu riwayat menyebut, ni kehebatan Nabi Ibrahim, kana Ibrahim awwalan nasi dayyafad daifa wa awwalan nasi ikhtatana wa awwalan nasi qassa syarib wa awwalan nasi raya syaibah. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang diiktiraf suka menjamu tetamu. Mungkin orang dulu bukan rumah macam kita sempurna agaknya, dia orang tak ada sangat budaya rumah terbuka melayan orang, tak ada. Nabi Ibrahim orang pertama melayan tetamu, dan dia never say no bagi orang yang datang ke rumah dia. Dan Nabi Ibrahim memang direkodkan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27, dia layan tetamu tak kira masa, malam, siang, pagi, petang, tak kenal pun dia ajak. Bahkan ada setengah mengatakan Nabi Ibrahim kalau nak makan, dia akan cari rodong, dia tak makan seorang. Macam kita kan ada kedekut-kedekut sikit, cari kedai mamak, makan ujung je kat peti ais, tak nak orang nampak, malah nak membayar sebagai contoh, makan senyap-senyap begitu. Nabi Ibrahim tak, dia ada makan, dia cari orang, makan dengan anak, duduk makan, dia suka. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad cerita tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Allah Ta'ala tanya kepada Nabi kita, idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ketika tetamu itu datang ke rumah dia mengucapkan mengucapkan assalamualaikum, Nabi Ibrahim pun jawab salamun qauman munkarun. Dia pun kata waalaikumsalam, padahal qaumun munkarun. Allah Ta'ala kata dalam hati Nabi Ibrahim ketika itu, siapa pula mari tobat aku tak kenal. Kalau kita intel lansir, siapa tu ingatkan pok panda tak kenal, lantak langkah bagi salah. Pukul berapa datang rumah orang? Tapi Nabi Ibrahim faragha ila alihi faja bi'ijlin samin, dia ajak tetamu yang dia tak kenal ni masuk dalam rumah. Tuhan cerita detail, mai masuk rumah saya, duduk. Maka Tuhan kata, dia panggil keluarga dia kata pergi cari makan. Nabi Ibrahim bawa keluar seekor anak lembu yang dipanggang. Anak lembu dipanggang. Tuan-tuan, seekor lembu, tetamu datang entah mana-mana, entah siapa-siapa, dia beri makan seekor lembu.
Bukannya goreng cekodok bawang cicah sos cili, dak. Bukan buat teo cemplang, dak. Buat barbecue. Layan tetamu saja. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dia hidangkan pula pada tetamu dia. Sampai Nabi kata, makanlah, makan. Sila. Ini cerita panjang. Tuan-tuan balik buka surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Rupanya datang tamu tu malaikat, patut tak makan. Cakap dok benda dok. Memang bulu roma Nabi Ibrahim. Lah, cik ni malaikat ngapa tak khabar. Dia punyalah ra'i, malaikat pun dia buat masak. Itulah Nabi Ibrahim AS. Dia never say no. Baik itu kata Syekh Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan fi Idha'atil Quran bil Quran. Nabi Ibrahim ni kalau bak tetamu, kita boleh ambil pelajaran dari surah Az-Zariyat. Pertama, Nabi Ibrahim dia segera hidangkan makan kepada tetamu. Segera. Datang tu bagi makan. Yang kedua, dia hidangkan apa yang terbaik dalam rumah dia. Yang ketiga, dia sendiri serve, dekatkan pada tamu dia. Dan yang keempat, kata Syekh Amin Asy-Syanqiti, dia bercakap dengan lemah lembut pada tamu. Mari makan, sila. Ini perangai Nabi Ibrahim AS. Never say no. Jadi kata riwayat, Nabi Ibrahim ni orang pertama yang paling memuliakan tetamu, orang pertama yang bersunat, orang pertama yang qassus syarib, orang yang potong misai, dan orang yang pertama wa awalun nas ra'a syaibah, orang pertama yang beruban. Orang lain belum beruban, dia orang pertama beruban. Ya, Nabi Ibrahim AS. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, Nabi Ibrahim ni tokoh pengorbanan paling hebat. Kita boleh ambil pelajaran. Kepatuhan dia kepada Allah tidak ada tolok banding. Tak ada tolok banding. Apa sebab? Dia sanggup sembelih anak dia walaupun arahan itu hanya berdasarkan mimpi saja, bukannya arahan rasmi ikut SOP biasa. Dia wahyu ni tuan-tuan, dia ada tata cara juga. Dia bukan boleh main macam kita lah orang kerja ya. Arahan rasmi ada surat. Mana boleh pakai WhatsApp group, bukannya formal. Jemputan mesyuarat mana. Kita tak datang pun tak apa. Nampak tak datang, kita hantar surat. Hantar surat ke mana? WhatsApp group bukan mekanisme rasmi. Dia wahyu ni dia ada form-form, bentuk-bentuk dia. Ada satu riwayat daripada Al-Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Dia pernah tanya sendiri pada Nabi tentang SOP wahyu. Ya Rasul, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasul, kami nak tahu macam mana kaedah wahyu turun pada Tuhan. Mana apa SOP dia? Nabi cerita, wahyu ni ada macam-macam macam-macam style. Ahyanan ya'tini misla salsalatil jarash wa huwa ashaddu alayya fayasafu anni wa qad u'aitu anhu maqalah. Kata Nabi, kadang-kadang wahyu itu dia datang dalam bentuk bunyi loceng, gemerincing loceng. Tak tahu bunyi buzzer ke, bunyi loceng sekolah mesti rehat ke, tapi kata Nabi bunyi itulah asyadduhu alayya, yang paling berat ketika saya dapat wahyu. Tapi kata Nabi, wa ahyanan yatamassalu lil malak rajulan fayukallimuni. Tapi kalau hal mustahak, biasanya wahyu itu datang dalam bentuk malaikat yang menyerupai seorang lelaki, dan dia akan berbicara dengan saya. Dan biasa Nabi cam benda tu serius. Tapi tuan-tuan, dalam kisah Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, malam tadi abah mimpi sembelih kamu. Hanya dengan mimpi saja. Dia never say no pada Allah. Padahal dia berhak timbang-timbangkan. Takkanlah betul ya, mimpi pun mainan syaitan barangkali. No, never say no. Bagi dia mimpi ni bukan main-main. Sembelih lalu. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini dia diperintahkan oleh Allah buat seruan haji pada zaman tidak ada teknologi media sosial. Wa azzim fin nas bil hajj. Ibrahim,
serulah seluruh manusia. Bayangkan, seru seluruh dunia, bukan seru orang di Mekah, seru orang seluruh dunia, bil haji, untuk datang buat haji. Zaman tu mana ada media sosial, WhatsApp group, YouTube, Facebook, tak ada. Tidaklah dia kata, Tuhan, nak buat lagu mana ni, nak menjerit macam mana, panggil orang. Zaman saya ini tak. Bila Tuhan kata panggil orang buat haji, beres apa? Dia panjat jabat kobeh, oh manusia, dia buat je. Itu perangai Nabi Ibrahim. Dan sampai sekarang seruan je tu kita sahut seruan Nabi Ibrahim. Yang kata ulama, Nabi Ibrahim ni Allah uji keluarga dia. Saya percaya ada dalam ruangan masjid ni tuan-tuan yang dikurniakan rezeki dapat berpoligami, tanyalah diucapkan. Tapi poligami ni pada yang belum, kita berikan faham bahawa tak mesti benda tu seindah yang kita lihat. Masalah banyak juga, seorang pun pening ni peluk dua. Tapi jangan susah hati. Nabi Ibrahim AS adalah cerita yang paling boleh kita jadikan iktibar, kerana Nabi Ibrahim ni hidup poligami, dan dia pun ada juga isu-isu kekeluargaan, ada. Allah uji dia, tapi dia relax je. Nabi Ibrahim ni, dia isteri dia yang kita kenal, Siti Sarah, Siti Hajar. Dia ada seorang lagi isteri namanya Keturah. Tapi dalam eskatologi Islam kita tak bincang sangat pasal Keturah ini. Dalam Genesis chapter 25 ada diterangkan Keturah ini dikahwin dengan Ibrahim selepas daripada kematian Siti Sarah. Keturah kahwin dengan Ibrahim, dapat 6 orang anak: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shu'ah. Dia dapat 6 orang anak. Tapi kita tak kaji sangat. Cuma orang yang kaji sejarah Melayu dia suka, sebab dikatakan keturunan Melayu adalah daripada Keturah. Jadi 6 orang anak Nabi Ibrahim ni yang pindah daripada tanah besar pergi ke seberang sini, dan dia orang kapal pecah di Aceh. Daripada Aceh tu yang turun, Aceh tu Melayu lah, Sumatera kan, turun. Wallahu a'lam. Ni kita tak adalah niat nak ulahkan sangat, sebab Keturah ni tidak dibincangkan sangat dalam disiplin eskatologi Islam. Kita kenal yang utamanya Siti Sarah, Siti Hajar. Allah uji keluarga ni, tapi dia orang ni jenis orang ahli surga semua ya. Siti Sarah ni tuan-tuan kahwin dengan Nabi Ibrahim, kahwin lama, anak tak ada. Apa sebab tak ada anak? Allah rekodkan dalam surah Az-Zariyat ayat 29. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ingatlah ketika malaikat datang, pos laju datang jumpa Siti Sarah, beritahu kau mengandung ni. Siti Sarah fasaqat wajhaha, dia pukul muka dia. Mustahil, impossible. Malaikat pula heran, apa sebab impossible? Wa qalat ajuzun akimun. Dia sendiri mengaku, macam mana saya dapat mengandung? Pertama, saya ajuz, saya tua. Dia memang tua. Dia orang perempuan, dia punya kilang dia ada tempoh dia. Mungkin umur sekian-sekian kilang dia tutup. Dalam cerita Siti Sarah ni, dalam tafsir Jalalain menyebutkan umur Sarah semasa melahirkan Nabi Ishaq 90 tahun. 90 tahun. Itu dia tepuk muka je. Aku dia dah tua lah. Tapi kalau Tuhan nak berindu, masalahnya. Yang kedua dia kata aqimun, saya ni mandul. Macam mana saya boleh dapat anak pula? Suami saya lain lah, kahwin Siti Sarah, Siti Hajar, dapat dah anak kecil. Saya tak dapat. Tak, malaikat kata kalau Tuhan nak beri, kena nak menolak pula. Jadi bila masa sebelum dia dapat anak itu, Siti Sarah ni kahwin lama tak ada anak, dia benarkan Ibrahim berpoligami. Dia sendiri benarkan. Kahwinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kahwin sekejap mengandung lalu. Nabi Ibrahim tak ada masalah mengandung. Dapat anak, orang tua lama tak dapat anak. Bila dapat, kulu kilir, peluk, cium. Siti Sarah ni ada rasa hati, itu perasaan seorang wanita. Yalah, tengok suami dia gembira sangat dan dia tak mampu nak berikan itu. Jadi maka timbul sedikit konflik antara hidup bermadu ini. Dah masa-masa muka, maka Nabi Ibrahim orang cerdik, dia pisahkan Hajar dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim bawa keluarga dia, Siti Hajar dan anak Ismail yang masih kecil, pindah ke Mekah. Kita sebut Mekah teruslah. Dalam Quran dia tak sebut Mekah.
Dalam Quran wa najjaynahu, dalam Quran disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, surah Ibrahim ayat 37. Tuhan, aku tinggalkan aku keluargaku ini di lembah yang tidak ada pokok, iaitu Mekah sekarang lah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni daripada mana dia bertolak? Dia bawa Siti Hajar dengan Ismail tu daripada mana perjalanan dia? Nabi Ibrahim ni asalnya daripada Babylon, selatan Iraq. Nabi Ibrahim ni rupanya kata ulama, dia ni seorang yang sangat kuat berjalan. Lepas tu orang nama Ibrahim kalau malas berjalan tukarlah nama lain. Nama Ibrahim memang kuat berjalan. Dia gagah berjalan. Sebab itu Ibrahim ini kalau ikut, dia ada dua maksud. Apa makna nama Ibrahim? Pertama, setengah ulama kata Ibrahim ni dari Abun Rahim. Abun Rahim. Abun tu bapa, Rahim tu rahim, sayang. Dia ni penyayang. Ibrahim. Ada pula kata dalam bahasa Aramai, Ibrahim tu maknanya orang yang suka mengembara, suka berjalan. Nabi Ibrahim biasa daripada Iraq. Bila dakwah dia ditolak di Iraq, dia berhijrah pergi ke Palestin. Dia pergi berhijrah dengan anak saudaranya Nabi Lut. Dan perpindahan mereka itu Allah rekodkan dalam Quran, surah Al-Anbiya ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pergi ke sebuah negeri yang kami limpahkan berkat padanya. Nabi Ibrahim pun berjalan. Zaman itu kata ulama tafsir, dia berjalan daripada Iraq sampailah Baitul Maqdis. Dia sebab Nabi Ibrahim dia pergi Baitul Maqdis, Nabi Lut pergi ke sebelah timur Baitul Maqdis dekat dengan Jordan. Dia jalan kaki daripada Iraq ke Jerusalem, jaraknya 1387 km. Dia jalan kaki 12 hari Nabi Ibrahim. Kemudian bila dia dah ada keluarga, bila ada isu dengan Siti Sarah, dia pindahkan isteri anaknya pergi ke Mekah, jalan kaki juga. Jerusalem pergi ke Mekah. Tuan-tuan anda di sini ada rezeki ya, pergi ke Palestin, Jerusalem. Jerusalem ke Mekah 2787 km. Dia jalan kaki 24 hari Nabi Ibrahim. Dan dia pergi letak anak dia, salang-salang lebih kurang, balik semula Jerusalem. Tak tidur, tak benda dah. Ini Nabi Ibrahim. Sampai isteri dia tanya, abang tinggal kami begini ya? Takkan duduklah sehari dua buat kemah ke benda ke? Tak jawab apa. Isteri tanya lagi, bang saya tanya, takkan biar gini, tak ada teduh, tak ada apa padang pasir? Dia tak jawab sepatah. Siti Hajar tukar soalan, Allahu amaraka bihadha, bang ni Tuhan ke suruh buat kerja gini ni? Barulah dia pusing. Allah perintah, dia suruh hantar, suruh balik, mana aku tahu. Mujur Siti Hajar ni isteri solehah. Tak apalah abang, kalau Allah yang suruh, Allah jaga kami, abang pergi lah. Mujur dapat isteri begitu. Kalau jenis tarik muka muncul belikat riben, tak benar Nabi Ibrahim? Benar. Tapi ini pelajaran untuk kita. Tapi hadirin hadirat sekalian, apa hasilnya? Nabi Ibrahim, dia kerana kuatnya dia berkorban pada Allah, Allah kurniakan dia satu nikmat yang Nabi kita pun sendiri rasa macam tak dapat nikmat yang sama. Apakah dia? Allah Ta'ala menentukan seluruh keturunan dia jadi Nabi. Nabi Ibrahim punya penangan. Nabi Ibrahim dua orang anak, seorang Ismail, seorang Ishak. Ishak ini Nabi, Ishak tu Nabi. Ishak dapat pula anak nama Yakub. Yakub pun Nabi. Yakub ada 12 orang anak. Salah seorang daripada anak Yakub, Yusuf. Yusuf pun Nabi. Daripada jalur Ishak jugalah yang melahirkan Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salatu wassalam. Semuanya dari jalur Ishak. Semua daripada anak cucu cicit Nabi Ibrahim. Dan daripada jalur Nabi Ismail melahirkan tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia boleh dapat tahap begitu? Kerana tahap pengorbanannya kepada Allah begitu luar biasa. Atas sebab itulah kita sampai Nabi kita pun suruh, awak kalau semayang dalam tahiyat, lepas awak selawat pada saya, selawat pada Nabi Ibrahim. Ini saya punya ikon saya.
orang hebat daripada Iraq pergi ke Palestin pergi ke Mekah. Haji ni semua kita main ikut peristiwa keluarga dia. Ini orang hebat. Semua agama hormat dia. Mana ada orang dapat tahap begitu? Nabi kita kau orang tang siapa lah. Nabi kita Hagia Sophia tukar jadi masjid, Nabi kita kena nyanyi betul, tak pasal-pasal kena. Nabi kita juga kena. Nabi Ibrahim, Yahudi pun sayang dia, Kristian sayang dia, Hindu pun sayang dia. Hindu kalau Brahmin tu Ibrahim neraka tu. Bayangkanlah. Dia special. Itu sekarang ada pula ajaran panggil Milah Ibrahim, terlampau hormat. Tidak juga, sebab kita tetap juga cinta hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita hormat dia sebab Nabi suruh hormat dia, kerana pengorbanan dia yang tidak ada tolok bandingnya. Moga-moga apa yang kita sembangkan pada malam ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kita bersama. Ingatlah, sebagai orang Islam, apa saja perintah Allah, peganglah satu prinsip yang Nabi Ibrahim pegang, never say no. Suruh buat. Itulah dapat kemuliaan daripada Allah. Sekadar itu mari kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sebenarnya lagu tu